Datuk Yang Dipertua, untuk maklumat ahli yang berhormat, Kementerian Pengangkutan ingin memaklumkan bahawa industri latihan pemanduan ILP kenderaan motor di seluruh negara dibenarkan beroperasi dalam tempoh pelan pemulihan negara secara janji temu. Syarat-syarat pengoperasian adalah tertakluk pada fasah PPN bagi setiap negeri yang terlibat. Kebenaran pembukaan ILP ini tertakluk kepada pematuhan beberapa perkara yang ditetapkan, antaranya adalah untuk negeri yang berada dalam fasa 1 dan fasa 2 PPN. ILP hanya dibenarkan beroperasi dengan kapasiti pekerja berdasarkan peratusan pekerja yang telah lengkap menerima vaksin. Sekiranya kadar peratusan pekerja yang menerima vaksin lengkap 40%, maka kapasitinya pekerja yang dibenarkan ialah 60%. Jika 60%, kapasiti pekerja yang dibenarkan ialah 80%, dan begitu juga untuk mereka yang telah mencapai 80% pekerja dibenarkan, 80% dari segi vaksin, ianya akan dibenarkan 100% beroperasi. Bagi negeri di fasa 3 dan 4, kebenaran beroperasi adalah tertakluk kepada syarat umum seperti memakai pelitup muka, hadir dengan temu janji, mengamalkan penjarakan fizikal serta tertakluk kepada arahan lain yang ditentukan oleh kerajaan dari masa ke semasa. Memahami dan prihatin dengan kesukaran yang terpaksa dihadapi oleh pengendali IM akibat daripada pandemik COVID-19, MOT telah memutuskan memberi moratorium selama 3 bulan iaitu sehingga 30 November 2021 bagi keperluan pembaruan permit IM bagi mana-mana yang tempoh sah laku permitnya telah tamat di antara bulan Januari hingga September 2021. Di samping itu, pelanjutan lesen belajar memandu LDL yang tamat tempoh melebihi 2 tahun bermula daripada 13 Januari 2021 juga dilanjutkan sehingga tahun depan iaitu 30 Jun 2022. Tempoh lanjutan telah dibenarkan untuk bantu mereka yang tidak dapat mengikuti proses mendapatkan lesen dan menduduki ujian memandu akibat penutupan pengoperasian Institut Memandu yang dianggarkan lebih kurang 462,462 calon yang dikatakan backlog ini. Seterusnya, pelanjutan tempoh ini juga akan membolehkan pihak IM mengaturkan ujian untuk semua calon dengan pihak JPJ dan dapat mematuhi prosedur atau SOP yang ditetapkan. Pihak kerajaan juga telah memberikan moratorium dalam urusan pembaruan permit Institut Memandu, sijil pengajar Institut Memandu SPIM dan sijil kenderaan Institut Memandu SKIN sehinggalah 31 Disember 2021 kepada permit dan sijil yang telah dan akan tamat bermula 1 Julai 2021. Pemegang SPIM dan SKIM dibenarkan untuk menjalankan operasi latihan dan pengujian dalam tempoh tersebut. Terima kasih. Sila soalan taman libaran. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Pengangkutan yang memberi jawapan lebih panjang lebar dan jelas sekali yang dapat memperkasahkan lagi kemudahan sekolah memandu. Soalan tambahan saya, Datuk Speaker, minta Kementerian Pengangkutan jelaskan apakah usaha kerajaan yang ada sekarang dalam memperkasahkan lagi penggunaan teknologi internet atau AI dan sebagainya untuk industri sekolah memandu di zaman pasca COVID-19 juga pada masa hadapan. Terima kasih, Datuk Speaker. Sila Menteri. 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat yang telah memberi satu soalan yang agak relevan pada zaman ini, di mana Kementerian Pengangkutan ini memang mementingkan penggunaan teknologi komunikasi berkomputer terutamanya dalam zaman IR 4.0. Dan untuk makluman, kita perlukan big data analysis, otomasi dan juga penggunaan sensor yang canggih termasuk juga internet working of devices atau IoT juga. Dan dalam konteks ini kita tahu bahawa ia akan menambah baik proses pembelajaran dan meningkatkan tahap integriti pengujian yang dijalankan oleh JPJ. Dalam konteks ini, saya ingin mengumumkan bahawa MOT sedang dalam proses melaksanakan satu kajian kebolehlaksanaan untuk mengaplikasikan teknologi terbabit dalam fasa pengujian yang menggunakan contoh
Kalau kita seseorang tu mengambil ujian dengan JPJ, mereka ini kita akan masukkan dalam kenderaan tersebut dengan bukan saja CCTV, video untuk rakaman. Pada waktu yang sama, sensor juga akan diletakkan dalam kenderaan yang sedang menjalankan pengujian ini. Pada waktu yang sama, apabila diletak, mereka membuat di parking. Semua pol-pol parking tu akan dipasang dengan kamera dan sensor. Dan untuk melihat macam mana soal integriti yang dipersoalkan, kata dulu, kalau kita mengambil ujian, kita boleh memberikan rasuah. Dan ini tidak adil kalau tidak ada bukti. Dengan adanya penggunaan teknologi dengan sensor, dengan semua maklumat-maklumat yang dapat dikawal oleh pusat kawalan, soal integriti dapat kita pertegakkan. Ini yang pertama. Kedua, kita juga melihat kita perlu otomasi dalam aspek merekodkan elemen pengujian. Itu juga perlu kita boleh playback, lihat balik apa yang berlaku apabila ada sesuatu dakwaan. Dan ketiga, kita lihat sekarang ujian teori, di mana ramai juga 73,000 yang sedang menunggu untuk membuat ujian teori. Dan ianya kendalikan oleh pusat pemeriksaan MAIJ. Dan kita sedar bahawa soal integriti itu sangat penting. Mereka menghadiri kuliah 6 jam dan seterusnya mereka perlu diuji. Dan kita melihat ianya perlu dipantau secara online dan tanpa kita berkompromi soal integriti. Dan kita melihat kaedah yang lebih baik, lebih luas untuk memudahkan rakyat jelata. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Menteri. Alright. Soalan tambahan kedua, sila Yang Berhormat Pokok Sena. Baik, terima kasih Datuk Petua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ada satu kenyataan yang dibuat oleh Presiden Persatuan Institut Memandu Malaysia PIMA baru-baru ini. Dia menyatakan bahawa akibat penutupan sektor ini, sektor Institut Memandu ini, dia telah menjejaskan 231 institut memandu seluruh negara yang melibatkan 20,000 pekerja dengan kerugian hampir ringgit Malaysia 430 juta. Jadi soalan saya ialah, adakah kementerian dapat mengesan berapa banyak institut memandu yang terpaksa tutup terus selepas daripada dia dibenarkan buka pada 17 hari bulan baru ni? Apakah ada institut memandu yang gulung tikar dan berapa kehilangan pekerjaan yang pekerja-pekerja yang telah hilang pekerjaan? Terima kasih, Yang Berhormat. Saya betulkan sedikit data lah. Kalau ikut latihan pemanduan, di mananya di bawahnya terangkum 232 buah IM, 58 sekolah memandu dan 7 pusat pemanduan e-hailing operators. Jumlahnya 297. Apa yang Yang Berhormat sebut tu betul, disiarkan dan berita. Tapi saya selaku menteri, saya telah mengadakan mesyuarat atas talian. Dan kita dalam tempoh 2 hari kita selesaikan masalah dengan MKN. Dan saya sendiri yang mengumumkan pada 9 hari bulan September mereka boleh dibenarkan untuk beroperasi dan berdasarkan SOP yang telah kita perjuangkan sama-sama. Itu yang pertama. Dan saya melihat dari segi backlog, di mana kalau ada 462,000 calon, ianya memerlukan satu pengurusan yang cukup terancang untuk kita membolehkan untuk melihat tiada kluster di JPJ, maka kita perlu lakukan tindakan termasuk kita benarkan LDL tu dilanjutkan sampai tahun depan supaya mereka tempoh salaku tu tidak menjadi satu isu untuk mereka nak buat pembaruan. Mereka boleh anjakkan pengujian ini pada satu tarikh yang sesuai mengikut SOP yang telah ditetapkan. Maka dengan cara ini, semua IM, sekolah memandu, mereka rasa gembira. Kerana sekurang-kurangnya mulai 9 September, mereka dah boleh buat persediaan untuk latihan mandu. Dan seterusnya, pada 17 September, mereka telah diberi peluang untuk terus menghadiri ujian bersama dengan 530 penguji JPJ di seluruh negara. Maka semua perancangan yang dibuat itu berdasarkan kepada SOP yang telah ditetapkan dan setakat ini semua IM, sekolah memandu dan juga pusat latihan pemanduan bagi e-hailing operators berjalan. Jadi mereka boleh kata orang tarik nafas dalam soal ini. Mereka mungkin tak sampailah perniagaan sebelumnya, kita sedia maklum dalam COVID ini, tetapi mereka sekurang-kurangnya dapat bagi kepada semua pengajar untuk
menerima gaji dan mereka juga mendapat ganjaran seperti mana yang kita ketahuilah. Jadi memang pandangan mereka, perasaan kita ambil alih, kita ambil langkah proaktif, terus jumpa tanpa menunggu. Dalam tempoh 24 jam kita sama-sama selesaikan masalah, dan ini satu contoh yang baik. Saya juga bagi lanjutan, kata permit tu tak apa, 3 bulan, tak payah tunggu, tak payah kata orang tergesa-gesa. 3 bulan saya bagi moratorium untuk memudahkan cara kerja mereka. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.